Bismillahirrahmanirrahim. Maudu' khutbah pada hari ini ialah ambil peluang daripada bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi manna alaina biikmam syahr as-siyam wa ووفق من شاء فيه لاغتنام ما فيه من الخير والعظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ذو الفضل والإنعام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وعبد ربه واستقام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takutlah kita kepada Allah di mana kita berada, dan syukurlah kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala banyakkan nikmat dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah sekarang ini kita telah nak masuk di sebelah akhir Ramadan ya. Tahun 1442. Jadi tak berapa hari lagi Ramadan akan meninggal kita. Dan marilah kita ambil peluang akhir ni. Mari ingat gapo dia 20 hari awal ni kita telah tinggal gapo tu. Kita mari ingat kata kita nak gunakan sebelah akhir ni macam mana insya-Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil peluang untuk membaiki diri kita dan mengubah perangai kita dan menjauhi daripada maksiat-maksiat dan kesalahan. Jikalau kita tak ambil peluang masa Ramadan ni, tak tahu kata kita nak dak Ramadan tahun depan. Dan kalau kita tak ambil peluang cuang Ramadan hak masa ni, maka bagaimana bulan-bulan lain nak lebih sempurna daripada bulan Ramadan? Tak ada sahih, tak ada sebab nak buat kita gi ubah diri kita pada bulan lain. Bahkan bulan Ramadan kita tinggal. Maka bulan Ramadan adalah fursah emas, fursah zahabiyah bagi orang yang nak membaikkan diri dan ubah diri. Bagi orang yang nak ubah saja ya. Kalau orang yang tak say nak ubah diri dia, tak say nak membaiki dia, 10 Ramadan pun dia tak ubah. Maka insya-Allah kita di sini pakat-pakat nak ubah diri kita semua insya-Allah. Sebab apa? Sebab kebaikan semua mari hipung di bulan Ramadan. Wa amma kebaikan kejahatan telah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan tu kena dibelenggu dah. Dan pintu neraka pun ditutup dah. Dan semua kebaikan hak kita duk biasa boleh bulan-bulan lain ni, kalau 10 bulan ni berganda-ganda, maka bagaimana kita nak tinggal peluang ni, iaitu peluang bulan Ramadan. Memang perkara ini adalah perkara yang bukan mudah, barang payah nak buat. Tetapi kita harap daripada Allah SWT nak menolong kita semua insya-Allah. Sidang Jumaat yang dihormati Allah, saya
nak nasihat ataupun nak rayak beberapa perkara yang kita patut ambil peluang pada bulan Ramadan ni. Sungguhnya banyak, tapi kita ambil hak penting. Insya-Allah tahun ni boleh sekadar ni pun alhamdulillah dah. 4 perkara insya-Allah. 4 perkara ni boleh setahun ni. Satu dalam 4 tak apa. Kalau boleh 4 halu molek insya-Allah. Yang pertama, ambillah Ramadan ini adalah sebagai peluang untuk kita bertaubat dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita masuk dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yaghfir lah. Sangat rugi, lebih-lebih rugi. Ada satu hadis lagi, lebih-lebih rugi orang ni, orang yang dia dengan Ramadan tapi Tuhan tak ampun dosa dia. Berapa Ramadan dah? InsyaAllah Ramadan lepas dah tu Tuhan ampun dah. Tapi tiap-tiap tahun kita ada dosa semua. Jangan lupa, insyaAllah Ramadan ni Tuhan ampun dosa kita. Hasan Basri berkata, al-mu'min qawwamu ala nafsih. Orang mukmin dia jaga atas diri dia sendiri. Jangan orang jaga diri kita. Orang mukmin dia kena jaga diri dia sendiri. Yuhasibu nafsahu lillah. Dia kena hitung, dia kena hisab diri dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumun hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya orang yang ngengi hisab di dalam akhirat kiamat gigi ialah orang yang sentiasa hisab diri dia di atas dunia ni. Wa inna ma syaqqal hisab yaumil qiyamah, dan susah hakada orang mukmin juga tapi hisab dia susah kemnguat di dalam akhirat. Ala qaumin akhazu hadzal amr min hisab. Dia tak kira, dia tak biasa hitung kata dia buat dosa apa tak. Dia buat kebaikan banyak ke dosa banyak, dia tak biasa kira hal ni. Dia lalai hal ni. Maka di hari kiamat gigi hisab dia payah benar. Susah bagi dia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, innaka lan talaqallahu bi syai'in khairan min qillatiz dzunub. Sesungguhnya kita saat itu, sesungguhnya engkau wahai orang mukmin seorang itu, lan talaqallahu bi syai'in. Demo nak jumpa dengan Allah tak lebih sebaik-baik sekali demo nak jumpa Allah ialah keadaan kita kurang dosa. Faman sarra ay yusbikul da'im mujtahid falyakfi nafsu an kasratid dunub. Dia hak nak wida dengan orang yang mujtahid, orang yang hendak tinggi-tinggi itu, falyakfi nafsuhu, maka ia hendaklah ia jaga diri dia daripada banyak dosa. 2, gunakan Ramadan untuk menjadi peluang buat segala kebaikan dan membanyakkan daripada ibadat. Dengan sebab ibadat membuatkan baik, ibadat baik bulan Ramadan kita tahu dah, iaitu kau tambah ganda. Semaya kita bulan biasa dengan semaya kita bulan Ramadan beza banyak. Puasa kita dengan puasa Ramadan beza banyak. Sedekah yang kita bui dari bulan lain dengan sedekah yang kita bui walaupun sikit bulan Ramadan beza banyak. Sebab itu Nabi orang yang borah hati hak sedekah apabila sampai Ramadan tu lebih borah lagi, dan seterusnya hak ibadat sekira. Salaf dulu pun macam tu juga, tak ada kena hurai. Tak kira di segi Quran, kalau kita baca bulan Ramadan banyakkan khatam, lebih afdal daripada bulan mana-mana. Bagaimana kita apabila afdal kita tak sih, kita duk nanti nak buat hak bulan lain, bagaimana diri kita? Peluang dah kita ni. Ada 40 hari lagi insya-Allah. Kita buat banyak sekali insya-Allah dah. 3, Ramadan adalah peluang untuk kita mengubahkan akhlak.
Syiar yang besar hak Islam satu daripadanya ialah akhlak. Orang Islam di segi ilmu kadang-kadang tak apa. Orang Islam hak tinggi, banyak doktor, sastracan banyak dah ni. Tapi sangkum Islam yang kat satu perkara. Hak ibadat kadang-kadang kita maju, tapi akhlak kadang-kadang kurang orang Islam. Insya-Allah kita ambil peluang ubahkan di segi akhlak kita masing-masing. Orang yang berkhutbah pun peki hak orang berkhutbah. Orang yang dengar pun peki, orang yang rumah pun peki. Mengubahkan akhlak kepada arah yang molek. Kalau kita kaji hikmah daripada berpuasa tu Allah Subhanahu taala suruh kita fardukan puasa pada bulan Ramadan untuk nak mengajar kita di segi akhlak. Sabit tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tak boleh tinggal kecek bohong wal amal dan beramal dengan perkara yang bohong-bohong, falaisa lillahi hajatan, tak ada berhajat bagi Allah bahawa saya nak tinggal makan ni, tak makan tak minum tapi duk kecek bohong duk mumpat orang tu, tak beza. Orang panggil apa tu? Tak dikira di sisi Allah Subhanahu taala. Tu yang ajak akhlak. Dan begitu juga akhlak hak kita dengan orang. Ramadan dan puasa ni mengajar kita supaya kita kasih belas kepada pinang rau. Lebih lagi fakir miskin dan susah. Alhamdulillah fak kita maju ni. Masya-Allah. Dan begitu juga Ramadan mengajar kita supaya kita jadi al-kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ramadan telah mengajar kita supaya kita tu yang cicai kita daripada kita nak murih kat orang. Kita sari. Kita boleh. Bagaimana apabila satu keadaan kita nak murih kat orang? Yang cicai insya-Allah kita boleh. Al-kadhiminal ghaiz. Lama kata orang yang sungguh ia boleh duk naung apabila ia rasa orang ada buat khianat kat ia sabar, ia tak naung ataupun ia tak kata apa tu, ia sabar. Tak sebab tu beakan dah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang maaf kepada orang. Kita nak maaf daripada Allah Subhanahu taala sahaja ya. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Tapi kita tak biasa maaf kepada orang lain. Satu boleh untuk kita maaf kepada Allah daripada Allah, dan diri kita maaf kepada orang. Kita duduk 1 tahun ni memang kita kena ada balah masa-mata dengan sesiapa. Maka Islam ajar akhlak ni, akhlak menghapung daripada kepada saudara kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bahaya duk balas dengan orang. Benih semua apabila balas dengan orang. Bukanlah kuat. Bukanlah orang jaya orang yang bahaya benih. Walakin syadid allazi yamliku nafsuhu indal ghadab. Tapi orang yang kuat sebenarnya ialah orang yang boleh jaga diri dia apabila ia marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lagi, man kaffa ghadabahu kaffallahu 'inda 'azab anhu 'azab. Siapa yang jaga apabila ia marah, maka Allah SWT jaga sekat daripada azab neraka gigi. Wa man khazana lisanahu, siapa yang jaga lidah dia daripada perkara-perkara yang haram, satarallahu an hauratahu, maka Tuhan jaga tutup benda-benda aib kita masa akhirat gigi. Kadang-kadang masa sosial ni kita rasa termalah dah nak pergi kecek orang, nak kata orang. Masa bulan Ramadan ni. Tapi kita galik-galik lagi duk kata, duk balah di dalam sosial dan seterusnya. Itu kena jaga semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang mai tanya Nabi tanya, atadruna man muflis? Orang yang lom lalai itu siapa? Maka Nabi
Sutai Nabi raya, iaitu orang yang tak jaya ialah orang yang berpuasa, orang maya dan orang wizakat. Tapi dia pergi kata ke orang, dia pergi tuduh orang, dia makan harta orang, wasafaqad dima, dia buat kenak ke orang dan bunuh orang. Maka di situ amalan yang semua pergi kepada orang yang buat zalim tadi. Rawahu Muslim, hadis sahih. Wa inna suqul akhlaq la yufsidul aman, dan kejahatan kita, akhlak kita yang buruk wa wiyadi wa kena amalan kita hak baik. Kama yufdil khal al asan, supo dengan nisi madu patu mek cukur mai buh. Bagaimana rot saya tu, bagaimana dasarnya, itu adalah amalan kita diubah dengan sebab akhlak yang kita tak malak. Yang keempat, yang akhir, gunakanlah Ramadan untuk bermula kita menjaga kesalahan, jaga daripada maksiat kita pada bulan ni seterusnya dan seterus bulan-bulan 12 bulan lagi, 11 bulan lagi. Ingatlah bahawasanya perkara ni adalah perkara yang sangat susah sekali. Kita nak jaga akhlak, kita nak jaga kejahatan, maksiat, kesalahan ni payah sebab kita kena lawan banyak. Seteru duk mari kita, seteru daripada diri kita ialah syahwat kita. Syahwat tu penting. Payah kita nak jaga syahwat. Setan kita ada azkar. Seru yang luar setan, syaitan. Saing kita hak jahat, mari seteru luar. Waktu tu kita ada azkar. Setan mari kita baca azkar, kita baca doa, wis Tuhan daripada setan. Tapi apabila syahwat dia duduk dalam hati kita, dia duduk dengan kita seumur. Hak tu payah sikit. Sabit tu orang nak ubah diri ni sangat payah. Lebih-lebih lagi kalau dia duduk besar setahun duduk oleh maksiat seumur, dia payah nak ubah. InsyaAllah kita pakat-pakat mari ubah. Tak sikit banyak tu insyaAllah kita kena mula. Ya tak boleh kalau kita tak buat mula, dia tak boleh ubah seumur. Walaupun 10 Ramadan, 20 Ramadan sehingga kita mati, ada orang yang tak ubah sehingga dia masuk dalam kubur. Duk betul. Orang yang berjudi cak muda-muda, judi sampai kat belum kubur tu mati. Orang yang kaki zina daripada cak muda sehingga tua. Kadang-kadang tak ada taubatnya. Walaupun nama Islam, tapi tak ada taubat ada. Habis tu dia kena ambil hati untuk nak ubah sungguh, untuk nak peki sungguh. Mai guna. Duit siapa kita guna bulan Ramadan ni? Bulan lain payah dah. Orang yang nak sihat bulan Ramadan insya-Allah. Berkata syair, la takun min aina abda ta'atullahi bidayah. La takun aina tariqi syar'atul hidayah. Syar'atullahi hidayah. La takun aina na'imi jannatullahi kifayah. La takul fil ghaddi abda rubbama ta'tin nihayah. Maksudnya, jangan kita kata daripada mana kita nak mula. Sesungguhnya kita boleh mula dengan kita banyak taat kepada Allah. Dan kadang-kadang kita tanya, aina tariqi, kita nak jalan mana kita nak mula ni? Ingatlah jalan Allah, syariah Allah kita boleh guna untuk jadi jalan kita. Kadang-kadang kita tanya, pas kita boleh pun payuk ke apa tak? Apa pun payuk apabila kita tinggal benda ni? Ingatlah jannatullahi kifayah. Cukuplah bagi kita syurga Allah masa depan. Kadang-kadang kita tanya, boleh tak kita nak mula esok? Rubbama ta'tikal nihayah. Kalau kita nak mula esok, kita tak tahu kata boleh jadi hari ni tu kita pencup-cup khong rau wan sutai khong rau. Ingatlah mula nak ubah nak apa pun duduk di atas diri kita. Selepas tu baru Allah Subhanahu taala tolong kita dan jadi sempurna ibadat kita dan niat-niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut di dalam hadis kursi, Allah Subhanahu taala telah berkata,
apabila seorang hamba idza taqarraba 'abdi minni sibran, apabila seorang hamba nak mendekati aku dengan sejekal, maka aku pergi dekati dia tu dengan sok satu siku. Dan siapa daripada hamba aku nak mendekati aku satu siku, maka Allah SWT kata aku nak dekati dia tu, apa panggil satu jekal. Kalau kita mula, maka Allah will lebih pada tu lagi, insya-Allah. Kalau begitu, hendaklah kita tancai, tapi jangan kita lupa pertolongan daripada Allah. Sebab sesungguhnya seorang nak ubah dia boleh, ataupun nak membaikkan dia boleh tu, kalau Ustaz ada kaji dah 3 perkara. Satu, kita kena tancai cing daripada hati kita. Tubik daripada hati kita, sungguh kita nak ubah. Bukanlah demo duk bangkap, bukanlah orang tua duk suruh, bukanlah malu kat saing, bukanlah tu, bukanlah ni. Tapi kalau tubik daripada hati kita, insya-Allah kita boleh ubah. Yang kedua, kalau kita duk diri saya, kita nak ubah saya kita, tak ada pertolongan daripada Allah, maka payah gak nak ubah. Maka di sini hak kedua, kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu taala. Minta semua. Allahumma inna nas'alukal iman. Ya Allah, aku minta padamu imi dalam hati. Minta ubah diri kita, insya-Allah. Kita kena minta. Baru yang mudah nak ubah. Yang ketiga, kita kena pakai kesabaran. Cariความอดทน. Patu insya-Allah. Kalau kita sabar banyak, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan ubah diri kita. Penyair telah berkata, la astasthilanna as-sa'ba aw adrakal muna faman qadatul amana illa lisabirin. Maksudnya la astasthilanna as-sa'b, perkara yang payah akan dimudahi, ataupun la adrakal muna, perkara kita mi kuang tu akan berjaya. Faman anqadu al-amanu illa lisabirin, berjaya orang yang gunakan kesabaran untuk nak pasal kawasan itu ni. Dah. Jangan wida kita sutai dah, jangan wida kita duk dengan hal keadaan tak padu. Tak kira Ramadan, tak kira demo ibadat, tak kira demo puasa, kita duk ghaflah, duk dengan cara tak tahu apa. Tak ada dah hidup ni. Takut Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tak padu, takut Allah Subhanahu wa taala kita jauh daripada perkara yang kita nak samnuk tu. Al-Hasan Al-Basri telah berkata, daripada alamat yang Allah telah meninggal seorang hamba, Allah tinggal seorang hamba, daripada alamatnya ialah ay yaj'alu syaghaluhu fi ma la ya'ni. Allah wa'wiya tu duk sibuk dengan perkara yang tak ada faedah pada dia. Tuhan tinggal. Demo mari masjid penuh, kita tak biasa mari masjid. Demo semaya tarawih, kita tak biasa semaya tarawih. Demo puasa dengan sepenuh, kita puasa sebab orang. Demo buat muka ni hak ibadat, kita waktik tak waktik. Itu takut-takut Allah SWT tak pada kepada kita. Payah. Kalau Tuhan tak pada kepada kita, maka payahlah kita nak dapat syurga Allah SWT dan hidayah Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Alhamdulillah. Jadi 2 hari ataupun 3 hari lagi ni kita akan masuk
sebelah akhir Ramadan, iaitu satu amalan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak biasa tinggal. Selepas daripada fardu Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak biasa tinggal satu amalan ni, ialah amalan iktikaf 10 hari akhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif al-ashr awakir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, rawahul Bukhari. Siti Aisyah berkata, Nabi itu tak biasa tinggal 10 akhir sehingga Nabi iktikaf 10 akhir sehingga Rasulullah mati. Dan begitu juga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi Ramadan. Mulai Ramadan Nabi iktikaf. Awal-awal tu Nabi iktikaf macam mula awal Ramadan dah. Pada tu setengah Ramadan, pada tu baru akhir Ramadan. Untuk apa tu? Taharrau Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar cari. Cari malam Lailatul Qadar, mari cari di masjid. Jangan cari luar masjid, tak ada. Cari malam Lailatul Qadar, insya-Allah ya kena usaha. Kena usaha baru boleh Lailatul Qadar. Bukanlah mari ramai-ramai dah. Bukanlah mari nampak orang demo buat kita malu kat orang kita mari dah. Tapi kena usaha masing-masing hak sungguh iktikaf ni. Masing-masing usaha, masing-masing baca Quran di masjid, masing-masing semua. Dan satu perkara yang sahabat dulu dan salah dulu beriktikaf ialah mereka yang beriktikaf tak tinggal masjid, mereka berpakai baju yang comel sekali. Mereka pakai minyak bau yang tiap-tiap malam pakai minyak bau. Duk disedak semua. Berkala selewat tabak dok kacuan iktikaf. Supaya apa tu? Duk cari siapa? Cari Lailatul Qadar. Cari siapa? Cari Allah. Bagaimana kita selewat tabak cuan iktikaf pun selewat tabak. Tapi fak sahabat dok, fak sahabat dan begitu tabi'in pakai minyak bau, pakai baju molek dan siap sedia untuk iktikaf dan siap-siap untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini insya-Allah kita mari beriktikaf. Kalau dengan masa cemah ni, kalau insya-Allah kalau tak boleh beriktikaf, maka satu daripada kita boleh iktikaf ialah iktikaf di rumah kita. Kalau tak boleh iktikaf di masjid, kita di mana tempat kita ibadat dua capak. Kalau sungguhnya ibadat iktikaf ni tak boleh iktikaf pak lain mereka di masjid. Tapi dengan sebab khawid dan sebagainya, maka apabila ada khamsang daripada kerajaan ataupun di pihak mana yang kita patut turut, maka insya-Allah Allah SWT tak tinggal orang yang besok iktikaf semua tiap-tiap tahun. Kalau kita tak boleh iktikaf masjid tahun ni, kita boleh iktikaf di rumah, insya-Allah Tuhan beri pahala juga. Nah, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tiap-tiap perkara yang kita buat besok sama-sama tu, apabila kita ada uzur, pahala tu jalan sama. Insya-Allah itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى رأسهم اليهود والنصارى الحاكدين الحاسدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم قوي ضعفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤثرا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم ابعد عنا الوباء والبلاء وكل سوء والأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن سعى لبنائه ولمن عبد فيه من المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل منا صيامنا وثبت أقدامنا على القيام. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.